mungkin ada doktor, mungkin ada engineer, mungkin ada businessman, mungkin ada accountant, mungkin ada hak kerja kerajaan, ada hak duduk bidang oil and gas, pelbagai bidang. Jadi kita semua ada satu persamaan malam ni. Persamaan kita berada di insya-Allah penghujung pandemik COVID-19. Itu persamaan kita. Walaupun kita duduk di pelbagai bidang masing-masing. Sekejap. Sebelum saya start, saya nak confirm dulu bahawa sahabat-sahabat yang ada ni boleh dengar suara saya jelas, gambar jelas, suara jelas. Kalau jelas tulis sikit dekat in-call message tu. Tulis Alhamdulillah je. Gitu. Macam Syazlan Syukri ni. Alhamdulillah, manis-manis. Ni sama ada orang Terengganu, Pahang ataupun Kelantan. Ramai tu orang tulis tu. Yan Haryanti, Wan Ismail, Junaida, Nazrul, Jani. Alhamdulillah. Suhail, Faizah, Fatihah. Alhamdulillah. Kalau gitu jelas tu Jusun Normi, Puan Wizni, Khaira, Wan Ismail. Okey, loud and clear. Alhamdulillah. Walah, kita bawa wifi ni hari ni. Takut lain dah online. Bawa seketul pasang dalam ni. Takut lain wifi atas slow. Okey, Alhamdulillah lah kalau clear. Licin Maya. Okey, Syazari. Okey, jadi kita walaupun dalam pelbagai bidang, kita ada persamaan. Persamaannya kita duduk di zaman, di era, kita insya-Allah lah, moga-moga pasca pandemik ni. Moga-moga berakhirlah COVID-19 ni. Jadi, almost 2 years, hampir 2 tahun kita berhadapan dengan ujian ni dan masing-masing semua terkesan. Ada orang yang terkesan, mungkin ada di kalangan kita, kalau ada lah, mungkin ada yang kena buang kerja, mungkin ada yang kena potong gaji, mungkin ada yang bisnesnya terpaksa stop. Jadi kita berada di hujung. Apa yang saya nak ajak sahabat-sahabat sekalian malam ni, pegang satu pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala kita stres, dikala kita rasa susah hati, dikala kita berhadapan dengan ujian sekarang, masing-masing dengan ujian masing-masing, Nabi pesan satu pesanan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man asfala minkum. Ustaz Syazari, cuba bagi makna unzuru ila man asfala minkum. Bagi makna dia, Ayi? Mic saya rosak Ustaz, mic saya rosak. Sila. Mic rosak. Patut tak dengar. Patut tak bunyi suara. Tak apa. Okey. Maksud dia, Rasulullah pesan, lihatlah orang yang lebih bawah darimu. Macam tulis sikit dekat in-call message ni, dekat ruangan chat ni. Tulis sikit maksud hadis ni. Lihatlah orang yang lebih bawah darimu. Siapa boleh tolong tulis sikit dekat send message to everyone ni. Suhail Muhammad Noh, lihatlah orang yang lebih bawah darimu. Terima kasih Suhail, Nofaiza, Junaida, lihatlah orang lebih bawah darimu. Rozlan, okey. Lihatlah orang yang lebih bawah darimu. Okey. Terima kasih pada yang tulis. Apa maksud sebenarnya? Adakah kita duduk tekak 8 kena orang tengok orang tekak 3? Ataupun kita tekak 10 kena tengok orang tekak 7? Apa maksud Nabi pesan lihatlah orang yang lebih bawah darimu? Pesanan ni maksud Nabi SAW. Maksud benda ni, lihat siapa ni? Lihat orang lebih bawah maksudnya benda Pak Lan. Lihat orang lebih bawah maksud dia? Maknanya kalau kerja orang bawah kita lah Ustaz. Itu satu terjemahan. Ada tak mungkin sahabat-sahabat lain boleh share? Nak share tulisan ke, nak on mic ke, boleh je. Bila Nabi pesan, lihatlah orang yang lebih bawah darimu. Maksudnya? Orang yang lebih susah. Yes. Maksudnya orang yang lebih susah. Orang yang lebih
teruk masalahnya. Orang yang lebih, kalau kita ni ada penyakit, orang yang lebih teruk penyakitnya. Kita mungkinlah sakit, sakit, dah pergi offshore banyak, orang gas ramai dalam ni. Duk pergi offshore makan seafood semua, lepas tu benda sakit kat kaki, kat sendi tu. Go out. Uric acid banyak sangat. Go out. Kita sakit dah ni. Cuba lihat ada orang yang cancer stage 4. Maksudnya kita lihat orang yang lebih teruk penyakitnya. Allahu Akbar. Mungkin ramai sahabat-sahabat malam ni yang melalui zaman work from home. Sekarang work from home ke dah pergi ke office dah sekarang kan? Macam mana work from home? Mana lebih stres? work at the office atau work from home? Mana lebih stres? Work from home. Office. Work Office from lagi. home. Ada kata office, ada kata work from home. Mana lebih stres? Lebih stres. Work from home ke work at office? Work from home. Work from Work home. office lah sebab jam nak pergi office. Dah jadi sekarang ni. Tak dah rasa work from home. Ada kata sebab work from office, jam nak pergi tu stres dah. Stres sebab nak pergi on the way. Coming back pun stres. Okay. Jadi sekarang ni, dikala kita rasa susah dan stres, work from home ataupun work at office, kalau kita pakai kaedah Nabi kata lihatlah orang lebih bawah darimu, sekarang ni ketika kita stres work from home, kita kena tengok siapa? Ataupun ketika kita stres di office, kita kena tengok siapa? Tengok siapa? Orang yang tak bekerja. Orang yang tak kerja. Betul Kak Normalia. Kita tengok ada orang kena buang kerja, jobless. Ada orang yang separuh gajinya. Ketika kita, Allah stres aku, nak pergi site, nak pergi offshore, kena korek hidung semua ni, RTK. Berlubang besar dah lubang hidung ni. Sekali nak pergi offshore, kena quarantine, kena RTK, nak turun, kena pula. Ketika itu, lihatlah orang yang dibuang kerja. Okay, sorry. Okay ke? What happened? Ketika itu, kita lihatlah orang yang lebih teruk masalahnya. Nabi SAW bila kita selalu tengok orang yang lebih susah, orang yang lebih teruk ujiannya, kita akan mensyukuri apa yang kita ada sekarang. Allahu Akbar. Saya yakin sahabat-sahabat yang ada malam ni, dikala orang susah, kita peti sejuk rumah kita, cukup barang semua, insya-Allah cukup. Alhamdulillah, gaji berjalan dan sebagainya. Ya, memanglah ujian. Antara ujian yang hebat work from home, anak-anak pula ustaz, kelas online. Mana lagi backhand? Ayah jaga anak kelas online ke mak yang jaga? Ketika temankan anak-anak kelas online, siapa yang lebih garang? Ayah ke mak? Ada beza tak kalau ayah yang temankan dengan mak yang temankan? Siapa yang lagi backhand? Siapa yang lagi garang? Mak kata mak backhand. Mak backhand ke? Backhand mak tu kadang-kadang bukan saja anak kena marah. Pakai ayah pun kena marah juga. Siang ke ayah. Ayah pada duduk jauh-jauh, hai anakku, ayah nak tolong pun tak berani, takut ayah kena juga. Tapi tak apalah, kita akan jadi kenangan. Mungkin kita akan teringat setahun setengah yang kita lalui ini. Teringat, kita akan teringat nanti setahun setengah ni bila dah mula kena air ni, mula jam dah jalan, nak pergi ke kerja, kita akan teringat balik zaman COVID ini, subhanallah. Jadi itu yang pertama yang saya rasa nak sebut sikit pada sahabat-sahabat malam ni, bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Sebenarnya orang yang bersyukur ni, Allah Subhanahu wa taala janji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur, aku pasti akan tambah lagi. I will surely. Ini janji Allah.
kalau ingat lagi belajar bahasa Arab dulu, siapa tak tahu bahasa Arab boleh tanya Ayi dengan Rozlan ni. La in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum. Dalam bahasa Arab, la azidanna ni dia panggil fa'il mudhari'. Ingat lagi lah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Present InsyaAllah tense. Ustaz. Tak apalah. Present tense. Dia fa'il mudhari' ni dia present tense. Dia ada la azidanna, dia ada tambahan huruf lam, nun, which is makna dia present tense yang confirm. I will surely. Mana Allah Ta'ala kata kalau kamu bersyukur, I will surely. Tengok Jun Junaidah, PM Mardi, PM Mudorek, PM Amar, bisa. Alhamdulillah, ingat lagi tu. Jadi PM Mudorek yang ada dua confirmation, PM Mudorek asalnya maknanya present, tetapi memberi makna future yang confirm. Kalau kamu bersyukur, aku pasti akan tambah lagi, ya Allah. Jadi sebab itulah tadi yang saya sebut, kita lihat orang yang lebih susah, lebih banyak masalah, ini akan melahirkan jiwa bersyukur. Automatically. Bila kita tengok orang susah, automatically kita akan lahir ungkapan Alhamdulillah. Cuma satu je. Ada satu perkara yang kita tak boleh tengok orang yang di bawah. Kita kena tengok orang yang atas. Maksudnya kalau nak compare, kena compare yang lebih. Apa benda ni? Kita kata tadi kalau sakit, kalau masalah, kalau dugaan hidup, tengoklah orang yang susah, orang yang lebih teruk, orang bawah. Ada satu je yang kita kena compare, kena tengok orang yang lebih. Dalam bab benda ni. Yang kita kena compare dengan hak lebih. Dalam bab, ya betul, Suhail. Cucuh juga kamera tu, mana Suhail ni? Betul, Suhail. Nama pun comel, Suhail. Pakai necktie, pakai blazer, buka kamera tu. Betul, Suhail. Dalam bab ibadat. Dalam bab ibadah, kita kena compare dengan yang lebih. Kita tak boleh compare dengan hak kurang. Hak kurang tadi, ke bawah, sakit, masalah, dugaan hidup. Itu compare dengan yang bawah. Tapi dalam bab ibadah, kita kena compare yang atas. Macam mana? Allah makcik tu tua dah, tapi rajinnya puasa sunat. Dia compare dengan ibadah, kena compare yang lebih. Allah dia tu gaji biasa-biasa je, tapi rajin bersedekah, compare yang lebih. Dalam bab ibadat, kena compare yang lebih. Tapi kita terbalik. Kadang-kadang kita compare bab ibadah ni dengan hak teruk. Dah buat apa awak? Nampak mari masjid hari Jumaat je ada kat masjid. Ustaz, saya hari Jumaat. Dia tu hari raya je ada. Dia compare dengan hak bawah. Dia compare dengan hak teruk. Allah awak kat semayang Zuhur dekat nak asar, 5 minit sebelum asar kat semayang Zuhur, sayang ke bedak, Ustaz, saya ni 5 minit sebelum asar, yang dia tu tak semayang langsung. Kita pergi compare ibadat dengan hak rendah. Tak boleh. Dalam bab ibadah, kita kena compare yang lebih. Dalam bab dugaan hidup, masalah, hak tu kita kena compare dengan yang bawah tadi. Okey, jadi ini untuk melahirkan jiwa yang bersyukur. Satu. Yang kedua, saya syurkan sangat. Saya rasa kalau bila Ustaz Rozlan sebut tadi, batch 95-96, bermakna kita ni lebih kurang sebaya lah kita semua ni. Maknanya kita ni sama muda lah sekarang. Sama muda, sama remaja lah kita ni. Allah lah. Baru ni saya atau anak saya ada di dekat asrama dia, dekat tahfiz tu. Anak saya yang nombor 2, umur form 2 sekarang, tingkatan 2. Tingkatan 2. Saya pergi kat asrama, betulan anak saya dan kawan-kawan dia duduk main pingpong. Saya kata, boleh nak try main sekali? Jadi budak-budak tu tanyalah, Pakcik nak main, Pakcik boleh main ke? Deguk dah dalam hati kita, Allah, budak-budak panggil Pakcik dah kat aku.
tak apalah. Boleh. Kita pergi main sekali. Kita main lawan, main. Cikgu, ustaz pada anak kita mari. Pakcik pandai main. Ustaz pun panggil pakcik ke aku. Allah Akbar. Kalau kawan-kawan anak panggil pakcik tu boleh consider lagi. Ni ustaz pada anak-anak kita panggil pakcik juga. Allah Akbar. Bini duduk sebelah, tepuk tangan. Sedar dirilah tua dah awak tu. Allah Akbar. Kadang-kadang kita, tapi bila duduk dengan kawan-kawan sama batch ni, kadang kita rasa macam duduk MRSM je rasa. Kalau group kita rasa macam muda je lagi. Sekali lagi, baru ni saya ada forum di Kuza. Di Kuza dekat rumah saya kan? Di Kuza. So, kita as alumni ni, dia orang panggil jadi panel forum. Masa saya forum ni, moderator forum ni head student Kuza sekarang. Ketua pelajar Kuza, okey. Dia moderator. Saya ni jadi jemputan lah panel. Jadi moderator ni, dia tanya saya, Ustaz dulu masa Ustaz belajar di Kuza, tahun bila? Saya kata, saya convocation Kuza tahun 2000. Moderator ni kata, oh Ustaz, saya baru lahir tahun tu. Tiba-tiba rasa tua. Ya Allah. Tiba-tiba sedar dia, wah, moderator. Ustaz belajar Kuza tahun 2000, dia kata saya baru lahir. Allah kata, nak bagi tahunya bahawa, ya Allah. Allah Rabbi, masa terlalu cepat berlalu. Ya Allah. Bagaimana Pak Lang sebut tadi, ya, mungkin sahabat-sahabat kena, dan saya pun agak rapat dengan arwah Zulhilmi. Zulhilmi. Di MSI panggil kicak kau ke? Sama Ustaz, kicak juga. MSI kau kicak juga. Ya, Allah Ustaz. yarhamu, Allah maghfirlahu warhamhu. Ya Allah, orang baik. Dia banyak tolong saya. Masa saya awal-awal duduk KL dulu. Mari tolong cak kereta, overhaul enjin Proton Saga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksudnya ada sahabat-sahabat kita yang dah pergi dahulu dan masa kita pun tak tahu. Jadi kita pun masing-masing, kita sebagai anak-anak kita dah sekarang umur anak-anak dia ada yang mungkin ada 7-8 tahun, ada yang dah belas tahun. Sekarang ni adalah masa untuk kita fikir persiapan kita dan juga persiapan untuk anak-anak kita. Kemana hala tuju anak-anak kita? Ni zaman dia orang dah. Zaman kita kena mikir dah. Mana hala tuju anak aku ni? Kemana hala tuju? Aku masa umur dia ni macam mana aku? Alhamdulillah aku dah jadi aku sekarang. Dia ni 20 tahun lagi macam mana? Aku jadi macam aku sekarang, ada acuan dan doa dari ibu ayah aku. Untuk anak aku sekarang, apa acuan yang aku nak bawa dia ni? Ke arah mana? Jadi kita, sahabat-sahabat sekalian, kita kena mikir dah, kena renung. Mana ni? Hak sulung ni ke arah mana? Hak nombor 2 ni ke arah mana? Bidang mana? Belajar kat mana? Ini perkara yang kita kena fikir. Ia sebab ia berkait dengan umur kita sekarang lah. Kena ada berfikir ke arah itu. Subhanallah. Saya ni, sebab saya rasa bukanlah nak ceramah, nak kuliah sangat. Tapi sebagai sedikit tazkirah bersama sahabat-sahabat yang ada pada malam ni. Sebenarnya benda yang saya sebut ni juga adalah peringatan untuk diri saya juga. Kita lebih kurang jangan umur anak-anak barangkali, insya-Allah. Okey, seterusnya yang ketiga. Yang ketiga, saya nak sebut bahawa kadang-kadang pada usia kita ni ada orang yang dia capai mungkin apa sebahagian apa yang dia nak capai, ada yang dah capai dalam bisnes dia, dalam career dia, tapi dia masih ada, dia tak jumpa lagi real satisfaction. Masih tak jumpa. Apa benda aku cari sebenarnya? Apa benda yang aku cari? Dan ada sebahagian yang masih meraba-raba lagi. Jadi kalau kita rasa, aku gaji besar dah. Gaji aku Alhamdulillah 25,000 Ustaz sebulan. Cuma rumah kereta ada dah. Tapi apa? Masih tak jumpa real satisfaction. Mana? Kat mana? Jadi
kita kena renung lah. Kita kena renung, kita kena, kalau bahasa agama disebut muhasabah, kalau bahasa moden mungkin disebut postmortem. Kalau dalam bisnes kita ada P&L, profit and loss, kita check kat mana ada leaking, kat mana ada silap planning. Maka aku ni sebab apa? Sebab itulah sahabat-sahabat sekalian, dalam kita nak kumpul harta, nak kumpul gaji ataupun untung bisnes, jangan lupa satu ungkapan, barakah. Kita bimbang yang kita kumpul itu tidak atau kurang barakahnya. Ni kita bimbang, ni paling suspend. Kenapa jadi kurang barakah? Mungkin kita ada banyak rezeki, tapi kita tak peduli bab-bab bayar zakat. Ustaz, saya okey Ustaz, bayar zakat clear. Antara sebab tidak barakah, cara how did you get and how did you spend your money. Macam mana diperolehi, cara dia perolehi. Ini berkait rapat dengan barakah atau tidak. How did you spend? Bagaimana kamu belanjakan? Ini juga berkait rapat dengan barakah. Dan barakah ini, dia akan memberi kesan dalam hidup kita. Kita rasa kita glamour, kita rasa kita banyak duit, kita rasa orang puji kita. Oh, depan orang puji. Oh, bila kita ada orang happy, orang enjoy di office, di mana-mana. Bila kita bersendirian, bila kita dengan isteri, dengan suami dalam rumah, ada je benda hak tak settle, hak jadi meletup, jadi perang. Di sini kita kena postmortem barakah. Berkat. Walah, dalam ni ada orang Selangor, orang Jawa ke tak ni? Berkat. Kalau Terengganu Melaka, capur tak? Saya Ustaz Jawa. Jawa, berkat. Wes mangan apa orang? Wes. Sawadikap. Benda kalau orang Jawa, berkat tu dia benda berkat. Istilah berkat. Yang Kalau bungkus tapau Pak Ustaz. Tapau makanan. Tapau kan? Ada Kundangan. Dah berkat ni kalau orang Jawa buku hak balik. Biasa kalau Terengganu kita sebut take away. Take away. Buku balik berkat. Tapi ni maksud saya barakah. Dr. Malia Jawa pure. Masya-Allah. Tak apalah. Jadi berkat, orang Jawa sebut berkat tu makan hak buku take away tu. Tapi kita nak tengok barakah. Dia barakah ni, ada orang faham barakah. Wah, besarnya anak-anak gaji besar-besar semua berkatnya. Tak semestinya duit banyak barakah. Tidak semestinya pangkat besar barakah. Ada orang kaya yang barakah. Ada orang miskin yang barakah. Dan barakah bukan saja pada harta. Barakah pada masa. Barakah rumahnya. Barakah kenderaannya. Barakah bisnesnya. Yang ni kita kena cek, yang kita kena cari. How? Macam mana kita nak cari semua ni? Sahabat-sahabat sekalian, yang terakhir daripada saya, semua ini mestilah kita berpandu dengan ilmu. Bukan nak suruh jadi ustaz, bukan nak suruh jadi ustazah, tetapi kita perlu ada ilmu agama basic yang perlu kita fahami, halal haram, yang ni boleh mendorong barakah ke tidak, yang ni macam mana ilmu. Jadi sangat baik buat majlis-majlis seumpama ini, boleh gathering, boleh berkumpul, boleh displaykan, berkumpul, boleh kumpul ramai ni, subhanallah. 53 orang ni ramai. 53 orang boleh kumpul, lepas tu ada sesi tazkirah pula sedikit. Dan saya yakin dalam ni pun ramai ni yang motivator ataupun mungkin secara tidak rasmi ada pengalaman-pengalaman kerja, pengalaman-pengalaman bisnes, buat sharing sebegini sebagai reminder sesama kita. Oh, sangat-sangat baik sebenarnya. Cuma kadang-kadang bila sama-sama sendiri ni dia segang pula nak bercakap. Ni tu dia cari pemain pok ni. Cara macam ni. Tetapi saya nak sebut, biasakan buat majlis ilmu. Tak boleh nak buat sini pun, ambil inisiatif masing-masing, attend majlis ilmu.
tak sempat nak attend Ustaz. Allah, sekarang ni online. Nak atau tak nak je. Dalam Facebook, dalam YouTube, dalam grup Zoom tertutup, open dan sebagainya. Carilah ilmu. Cari ilmu kita sebagai ayah, sebagai ibu dalam nak cari keberkatan hidup, biar kita ada berpandukan dengan ilmu. Jadi saya rasa sekadar ni lah sedikit warna, saya pun tak nak ganggu. Saya tengok ada tentatif dah majlis kita malam ni. Saya pun tak nak ganggu. Pukul 9.30 ada seterusnya. Jadi saya sekali lagi saya ucap terima kasih di atas jemputan. Moga-moga apa yang dikongsi ni dapat dimanfaatkan lah, ada manfaatnya. Lang, grup ni ada tak tabung sumbangan duit dalam grup ni? Ada Ustaz. Kita bagi kita ada buat bulanan Ustaz, macam ke sumbangan bulanan, macam setiap yang ni lah, setiap bulan kita ada bagi sumbangan. Ya, lalu dikenal pasti sama-sama batch ni ada kematian ke, ada yang ditimpa musibah ke. Jadi grup ni initiate, maknanya ada sumbangan kan. Ada hak, ikutlah apa-apa yang tu. Jadi itu salah satu juga untuk meringankan, maknanya masing-masing menyumbang ikut kemampuan masing-masing lah, ikut kadar masing-masing, dan itu digunakan untuk sama-sama batch ini mengeratkan lagi ukhuwah sesama kita. Jadi saya rasa sekadar tu, terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi atas jemputan, dan mungkin kalau yang ada malam ni kalau terserempak, kalau jumpa mana-mana, kita boleh sambung bersilaturahim. Ustaz, saya sekali guru MSN dulu, walaupun Ustaz ada MSN ada dalam majlis Al-Farabi ni yang sekali malam ni. Jadi saya rasa sekadar tu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Antara yang saya ni lah jiwa yang bersyukur, cari rezeki yang barakah dan carilah ilmu. Tiga pesanan lah. Satu lagi saya itulah. InsyaAllah. Terima kasih atas perkongsian Ustaz. Ada nak buka untuk soalan ke? Boleh ke Ustaz? 1-2 soalan kalau takut ada yang kadang-kadang nampak ada tentatif lain tu. Tak ada. Tak apalah. Sebelum itu kalau kita bergambar lah, kita minta bukalah kamera masing-masing, kita ambil bergambar sebelum kita, sebab Ustaz ada program lain pula lepas ni. Kita sesi bergambar sekejap. Ustaz boleh Ustaz? Tak ada program, nak pergi cari makan malam budak-budak ni. Allah. Boleh ambil gambar. Tapi kita tak mandi lagi ni, tak apa ke ambil gambar? Boleh tak? Boleh. Siapa-siapa nak ambil gambar ni? Saya. Siapa-siapa pun boleh sebenarnya. Tolong sekali lah, takut kat saya punya tak nampak sangat ke kan. Siapa-siapa pun boleh tolong screenshot. Cikgu ada sekali dalam ni? Ada juga cikgu. Ya Allah. Bagusnya. Betul cikgu tengok anak-anak murid yang berjaya semua. Itulah hadiah terbaik untuk seorang cikgu. Okey, ready semua tu Suhail tu Ustaz. Dia dah buka video dia. Mana dah cukup nak nampak. Mana? Kat tangan sikit. Raise your hand please. Tu raise your hand. Dia tutup Ustaz. Allah, pemalu. Saya tak nak tengok. Saya biar gambar dia nanti. Okey, semula Suhail buka balik Tak apa. Saya nak ambil dah. 1, 2, 3. Lagi sekali Okey. Best sikit. 1, 2, 3. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey. So saya minta diri dulu. Boleh Ustaz. Selamat menjamu selera Ustaz. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah selesai sudah tazkirah kita pada malam ni lah. Seterusnya saya jemput Abang Long kita lah untuk lead baca Yasin dan tahlil. Kita sedekahkan kepada sahabat-sahabat kita lah yang telah pergi meninggalkan kita, juga kepada guru-guru yang telah pergi meninggalkan kita,
kepada sahabat dan guru-guru yang ditimpa ujian lah, sakit yang terbaru. Ada sahabat-sahabat kita yang ditimpa COVID, keluarga dia kena COVID, antaranya Pak Wer, keluarga Pak Wer, Aswadi dengan Jani lah, dan juga kepada sahabat-sahabat kita yang baru kehilangan orang tersayang lah, antaranya Tuan Apok kecil, antaranya Along ayahanda Samsul Hazlin, Cik Samsudin bin Ibrahim, Adik Mustaqim, Cik Muzaffar Ismail, Ibunda Aizah Suzana 5H, Hajjah Sohaini binti Halimah, dan juga kepada sahabat-sahabat yang ujian kesihatan lah, juga pengetua dan timbalan pengetua MRSM Besut. InsyaAllah kita niatkan bacaan kita pada malam ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat segala ujian dan musibah, supaya sembuhlah daripada penyakit dan tiada sakit selepasnya. Jadi saya serahlah majlis ni kepada Abang Long kelas Farabi, Nayo. Sila Nayo.